Assalamualaikum, salam hujung minggu. Anda bersama dengan saya Adrana Adnan dalam tentunya Hello Doktor, di mana kita akan membincangkan isu-isu kesihatan, penyakit-penyakit yang terkini yang tengah menular ataupun pengalaman-pengalaman pesakit-pesakit kita di Malaysia. Tapi untuk episod kali ini kita akan membincangkan topik yang juga tengah viral juga sekarang ni. Ke mana-mana saya pergi ada je orang cakap tengah sakit tekak. Saya pun sendiri baru je pulih daripada sakit tekak. Jadi itulah topik yang akan kita bincangkan. Aduh, sakit tekak, dan pastinya kita akan membincangkan topik ini membawakan anda dengan pakar-pakar yang lebih arif. Dan hari ini saya bawakan Dr. Liew Kong Yew, pakar otorinolaryngologi, pembedahan kepala dan juga leher ataupun ENT lah, dari Prince Court Medical Center. Hello doktor. Oh, hai Jana. Hello doktor. Okey, tapi sebelum saya nak borak panjang dengan doktor, apa kata kita saksikan dulu bingkisan yang telah kami sediakan ini. Puan dapat rasa tekak, rasa macam gatal, sakit lah. Panas, bobol sikit batuk. Tanpa peti suara tiruan ini, saya tidak mampu bersuara seperti biasa. Sakit tekak bukan sahaja merimaskan, tetapi ia juga boleh menjadi tanda kepada masalah kesihatan yang serius. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, sakit tekak adalah antara masalah kesihatan paling umum di Malaysia. Adakah amalan harian memberi impak kepada kesihatan tekak? Bagaimana kita boleh mengenali perbezaan antara sakit tekak biasa dengan gejala yang lebih serius? Ikuti perbincangan lanjut bersama panelis di studio. Baiklah, tadi saya pun dah tak sesabar nak memperkenalkan pakar hari ini untuk menceritakan tentang gejala penyakit yang tengah tular sekarang ni di Malaysia, iaitu sakit tekak. Bersama dengan saya Dr. Liew Kong Yew, pakar otorinolaryngologi, pembedahan kepala dan juga leher dari Prince Court Medical Center. Hello doktor. Hai. Apa khabar doktor? Khabar baik. Okey, doktor ada baru-baru ni ada sakit tekak juga ke? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Juga. Samalah, saya minggu lepas. Alhamdulillah sekarang ni dah pulih lah. Tapi sebelum kita nak berbincang lebih lanjut mengenai topik ini, mengenai sakit tekak, mungkin pertama sekali doktor boleh kongsikan anatomi tekak itu sendiri. Okey, so tekak itu dia terdiri daripada pharynx dan larynx. Dia saluran untuk pemakanan dan juga pernafasan lah. Dia cantumkan mulut kepada saluran pernafasan dan juga saluran pemakanan. Okey. So daripada mulut dia masuk ikut pharynx dan lepas tu dia akan turun kepada hypopharynx dan dia akan bahagi dua. So jadi melalui peti suara masuk ke dalam saluran pernafasan iaitu trachea, dan di belakang ikut hypopharynx atau laryngopharynx dan masuk ke dalam saluran pemakanan iaitu esophagus sebelum turun kepada perut. Complicated juga sebenarnya. Kita tengok daripada luaran macam biasa-biasa je sebab kita tak tahu apa yang berada di dalam. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan juga, sebab sekarang ni saya tengok ramai sangat orang sakit tekak dan orang kadang-kadang keliru ni tengah COVID ke, influenza ke ataupun bacterial infection ke. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan masalah yang sering terjadilah dekat bahagian tekak ni apa? Okey, so kebanyakan pesakit yang datang dengan masalah tekak, kebanyakan datang seperti ni untuk sakit tekak lah. So sakit tu boleh terjadi akibat jangkitan, mungkin daripada virus atau daripada bakteria, dan dalam kes yang agak jarang daripada fungus atau kulat. Tetapi kebanyakannya virus atau bakteria. Dan selain daripada sakit tekak, yang lain mungkin masalah seperti dengan masalah suara, dengan suara jadi lebih serak atau hilang suara akibat batuk atau terguna terlalu banyak. Suara yang terlalu kerap kita pakai pun mungkin boleh mengakibatkan kita sakit tekak. Ya. Okey, tapi macam mana pula dengan sakit tekak yang kalau seseorang tu mungkin dia mengalami demam, lepas tu barulah dengan sesema kemudian batuk. Itu macam mana pula doktor? Yang tu kebanyakan akibat jangkitan virus. So pada mulanya dia akan kena jangkitan virus. So seperti ini demam, sesema dan sakit. So dia akan
develop macam keradangan dan yang menjadikan dia lagi sakit sampai batuk atau hilang suara atau demam tinggi lah dan sakit sampai tak dapat telan. Ini biasanya akibat virus dulu, tetapi dia boleh take over dan boleh tukar dan kena jangkitan bakteria selepas itu dan menyebabkan masa dia sakit itu lebih lama lah, lebih daripada mungkin 10 hari sampai 2 minggu. Itu kira lebih kepada bakteria. Yes, dan itulah sebenarnya pengalaman saya sendiri minggu lepas di mana saya tak ada demam, saya tak ada sesama, tak ada batuk. Tapi bila saya nak telan air liur, tekak berasa sakit. Jadi saya macam confused, ini apa? Jadi kadang-kadang tak ada simptom-simptom tu pun boleh jadi sakit tekak. Macam mana doktor? Dan kamu sering perlu interview, bercakap. Yang tu pun boleh menyebabkan sakit tekak juga. Kerana kalau penggunaan suara berlebihan. Seperti sama dengan sendi atau otot yang lain, kalau digunakan berlebihan, dia boleh jadi ada ketegangan atau mula sakit lah. Okey, dan juga mungkin bacterial infection ataupun jangkitan kuman pun boleh jadi juga. Boleh juga. Okey, tapi apa perbezaan bila kita ada rasa keradangan ataupun jangkitan pada tekak? Macam mana kita nak bezakan ni keradangan ke ni jangkitan? Okey. So semua jangkitan adalah akibat kuman. So, puncanya seperti dia kata virus atau bakteria yang menyebabkan jangkitan. So biasanya demam tinggi, sakit tekak dan juga masalah dengan telan pun sakitlah. Semua jangkitan boleh menyebabkan keradangan, akan menyebabkan keradangan. Tetapi bukan semua keradangan akibat jangkitan kuman. So keradangan boleh diakibatkan oleh apa-apa yang boleh mengganggukan tekak sini. So katakan cakap terlalu banyak, makan makanan yang terlalu pedas, merokok, masalah dengan acid reflux. So orang yang ada gastrik teruk pun semua ni pun boleh menyebabkan keradangan tekak. Tapi dia tak kira seperti jangkitan kerana yang itu akibat kuman. Okey, itu yang kalau bila doktor cek tengok kita punya memang tekak tu dah bengkak, dah merah dah. Itu so dalam tekak sini ada satu struktur dekat tepi sini lah, nampak ada tonsil dua belah. So yang tu pun senang kena jangkitan. Lebih kerap dalam kanak-kanak, tetapi dewasa pun boleh kena. So dia, kerana dia kira seperti dia tapis virus atau bakteria dan dia senang kena jangkitan lah. Bahagian tu. Itulah membawa kepada soalan saya. Jenis-jenis kiranya sakit tekak ni pula, sebab kita tahu dewasa dan juga kanak-kanak pun terdedah kepada penyakit sakit tekak. Tapi perbezaan mereka, yang mana satu yang jangkitan yang selalu mereka terkena? Dewasa dan kanak-kanak pun boleh kena sakit tekak, tetapi dalam kanak-kanak kerana mereka imunisasi mereka tak setinggi orang dewasa, masih rendah lagi. So biasanya fungsi tonsil tu untuk bagi dia terdedah kepada lebih virus dan bakteria untuk meningkatkan imunisasi. So bagi kanak-kanak mereka sering demam, sakit tekak jugalah. So yang tu biasa, tetapi ada kes yang kalau terlalu kerap atau yang terlalu teruk sampai demam tinggi, kena sawan, mungkin perlu rawat jugalah. Itu untuk kanak-kanak. Untuk dewasa, kebanyakannya mungkin dalam setahun sekali-sekala kena sakit tekak tu biasa. Semua orang akan kena kalau kena jangkitan virus atau bakteria. Tetapi sama juga kalau dia terlalu kerap, dia perlu dirawat dengan lebih daripada ubat lah. Okey, tapi kiranya macam kanak-kanak pun boleh. Maksudnya bila sakit tekak tu boleh membawa kepada sawan juga ya? Bukan sakit tekak sahaja. Ya, demam. Kalau demam dia terlalu tinggi dan dia terlalu cepat demam tinggi dalam kanak-kanak senang kena sawan lah. Baiklah doktor, banyak lagi soalan yang saya nak tanya dengan doktor, dan selepas ini juga kita akan bawakan pesakit untuk berkongsi pengalamannya sendiri. Tapi apa kata kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Hello Doktor, membincangkan topik sakit tekak bersama dengan saya Dr. Liew Kong Yew. Tadi kita dah membincangkan anatomi tekak, antara penyakit-penyakit sakit tekak yang tengah viral lah sekarang ni kan. Tapi kita nak tahu juga apa antara faktor-faktor yang menyumbang kepada sakit tekak ni sendiri, doktor.
Okey, untuk sakit tekak, dia kata ada sakit tekak mungkin akibat jangkitan dan juga ada yang mungkin akibat keradangan. So dalam kes jangkitan tu, punca macam jangkitan virus atau jangkitan kuman seperti bakteria atau yang lain, kebanyakannya datang dia seperti jangkitan biasa. So boleh merebak daripada orang ke orang, berjangkit flu influenza ke, sekarang COVID kan, COVID kembali lagi, dan juga apa-apa yang menyebabkan orang batuk, sesama, yang itu semua boleh berjangkit dan menyebabkan jangkitan tonsil ataupun pharynx sendirilah. So biasanya simptomnya seperti jangkitan mana yang lain, demam tinggi, sakit tekak, rasa tekak bengkak, kadang-kadang nak telan aliur rasa perit atau sakit sampai tak dapat telan, tak dapat makan, minum pun boleh terjadi. Dan boleh datang bersama simptom flu lain lah, seperti sesama, hidung tersumbat dan batuk lah. So apa-apa yang mungkin boleh mengganggu tekak sini, so biasanya makanan pedas, kadang-kadang berminyak. So, kalau pedas berminyak, dia ambil masa lama untuk clear. So kerana itu senang juga kena gastrik lah. So orang banyak yang kena gastrik pun dia boleh ada acid reflux yang teruk sampai naik kepada tekak, sakit juga. Okey, tapi mungkin simptom-simptom lain yang boleh membuatkan kita tahu ini sakit tekak apa, doktor? Selain daripada itu, kerana dia kalau sakit tekak sakitlah, sepatutnya sakit. So dia kata yang batuk, yang lebih kepada jangkitan biasanya akan ada demam lah, demam tinggi, sakit, batuk. Yang lebih kepada keradangan juga dia sakit jugalah, tapi mungkin lebih kepada hilang suara, tapi batuk yang jenis yang lebih kering banding kepada kalau ada yang berkahak. Okey, dan adakah macam kalau penggunaan secara berlebihan, contohnya lah kan, kita penggunaan tekak kita ni, seperti suara kita secara berlebihan pun macam kerjaya pengacara ke ataupun cikgu, penyanyi, boleh juga beri kesan terhadap kita punya kesihatan tekak ni, doktor? Ya, boleh. Kerana penggunaan yang berlebihan, kata dalam tekak ni dia ada otot dan sendi sendirilah, seperti mana-mana otot dan sendi atau kaki ke tangan. Kalau diguna secara berlebihan, dia boleh sakit dan juga rasa seperti tegang atau macam spirit jugalah. So dalam kebanyakan orang yang menggunakan suara untuk kerjaya, perlu cakap setiap hari, meeting ke, mengajar pelajar ke, mereka akan rasa mungkin lepas dah ajar sepanjang hari sampai tengah hari, petang mungkin rasa mula perit atau suara nak mula hilang, atau rasa seperti ada benda tersangkut nak batuk, ada kehat nak keluar tapi tak dapat dikeluarkanlah. So semua ni biasanya akibat terguna suara berlebihan. Maksudnya kiranya otot-otot di tekak tu pun dah mula penat dah. Perlu rehat jugalah. Perlu rehat. Okey, tapi bila kita cakap pasal sakit tekak ni, orang juga sering kaitkan dengan tonsil. Penyakit tonsil kan. Macam saya masa sakit tekak tu pun macam terfikir-fikir, adakah ini tonsil, sebab tengok pun macam bengkak, ataupun boleh jadi ke ulcer di tekak. Saya pun macam agak runsing dan pastinya penonton-penonton pun ada mengalami ini. Tapi macam mana dengan tonsil di kalangan kanak-kanak dan juga dewasa ni boleh berlaku dan kesan dia lah? So jangkitan tonsil memang tonsil tu dia ada dalam kanak-kanak, dia kata dia fungsi untuk mendedahkan kanak-kanak kepada virus atau bakteria lah, untuk meningkatkan imunisasi. Kadang-kadang dia terlalu efektif dan dia kena jangkitan terlalu kerap dan atau lepas dah kena, tonsil tu kalau kami tengok betul-betul dia ada banyak macam lubang atau kawah dekat tonsil, dan kuman tu dia boleh hidup di dalam tonsil sini dan menyebabkan dia selalu kena jangkitan lah berturutan. So dalam dewasa atau kanak-kanak pun perubatan kami ada satu kriteria lah, apa boleh dikirakan sebagai jangkitan tonsil lah. So sepatutnya perlu ada demam dan perlu ada sakit tekak. Sepatutnya seteruk sampai kalau mengganggu penelanan dan perlu makan antibiotik. Dan juga masa kami tengok
mungkin tekak rasa lebih bengkak dan kalau kami tengok ke dalam tekak nampak tonsil dua belah, mungkin dia keluar bintik putih atau ada tumbuh ulcer. Yang tu kira jangkitan tonsil lah. Kalau tonsil tak bengkak, tak keluar bintik putih, tak demam, tak sakit, mungkin tonsil boleh virus atau bakteria, tapi mungkin jangkitan pharynx saja tapi tak sampai kena jangkitan tonsil lah. Okey. Tapi macam mana pula kita nak merawat penyakit ataupun sakit tonsil ni, doktor? So, dalam kebanyakan kes, kalau memang ada simptom yang nampak seperti jangkitan tonsil, biasanya dia akan dirawat dengan antibiotik lah. Macam mana kita nak tahu yang sakit tekak kita ni dah betul-betul parah yang sampai kita kenalah cek kepada doktor? Kadang-kadang ialah kita rasa ada yang toleransi terhadap kesakitan ni agak tinggi, jadi mereka rasa macam tak apalah, ni mungkin sebab saya guna suara saya terlalu banyak ataupun ni dah terlalu biasa. So yang itu kalau guna suara terlalu banyak mungkin tak sampai demam dan sakit sampai tak dapat telan kan. So dia tak cukup kriteria untuk dikira sebagai jangkitan tonsil lah. So yang tu kerana sampai dah demam teruk, sakit tekak, tak dapat telan. So yang tu kira satu episod. So perlu kena cukup kali sebelum dan kami akan recommend untuk bedah dan buang tonsil. Okey, tapi bagaimana pula kalau tiba-tiba mungkin tanda-tanda tu boleh tak menjurus kepada masalah tekak yang lebih serius? Contohnya macam kanser tekak. In fact, jangkitan ni sepatutnya tidak. Tetapi memang kalau kanser tu kalau dibiarkan terlalu lama, dia boleh tumbuh sampai boleh menyebabkan kesakitan. Tetapi ia bukan simptom atau gejala utama kanser lah. So dalam kebanyakan pesakit, sakit tekak tu berkaitan dengan keradangan atau jangkitan dan hanya yang jadi terlalu kronik yang sakit berterusan untuk beberapa minggu, beberapa bulan, yang itu patutnya perlu cek kerana ada memang risau sikit kalau ada kanser atau tidak lah. Tapi kebanyakan jangkitan atau radang lepas makan ubat sepatutnya sembuh dalam masa seminggu 2. Okey, kalau berlarutan mungkin itu yang kita patut risau dan berjumpa dengan yang pakar. Baiklah doktor, banyak lagi soalan yang saya nak tanya dengan doktor dan selepas ini kita akan bawakan pesakit yang pernah membuat pembedahan membuang peti suara. Jadi kita akan bersama dengan dia untuk dia berkongsi pengalaman dia sendiri. Tapi sebelum tu, apa kata kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Hello Doktor membincangkan topik sakit tekak. Dan seperti yang saya janjikan sebelum commercial break tadi, saya bawakan pesakit kita yang pernah membuat pembedahan untuk peti suaranya. Kita bawakan kepada anda Syamsul Riza Ramli, seorang cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mungkin doktor pula. Saya dah terbiasa berborak dengan doktor. Mungkin cikgu boleh kongsikan penyebab cikgu terpaksa ataupun membuat pembedahan membuang peti suara ni. Baik. Saya pada tahun 2014 saya telah didiagnos dan disahkan sebagai pesakit kanser peti suara tahap 3 dan kaedah untuk membuang kanser tersebut adalah melalui pembedahan membuang keseluruhan peti suara ataupun dipanggil sebagai total laryngectomy. Bermulanya kanser itu sebenarnya pada peringkat awal bermula daripada sakit tekak. Tapi kita buat mengingat sakit tekak biasa je. Rupa-rupanya bila berbincang dengan doktor pakar, rupanya serak ataupun sakit tekak ni jangan dibiarkan berlarutan sehingga lebih daripada 2 minggu. Kalau lebih daripada 2 minggu, bermakna dia bukan sakit tekak biasa. Tapi dalam kes saya itu memang bukan berminggu, berbulan-bulan. Pada ketika itu pula saya sebenarnya merupakan seorang perokok dan saya ingat serak suara itu serak biasalah. Sehingga berbulan-bulan suara tekak serak itu berterusan dan di peringkat akhir itulah kelamaan saya hilang suara saya semakin hilang.
saya cikgu mengajar dan benda ni diperasani oleh rakan-rakan guru. Dia cakap, suara kau biasa kuat, kenapa makin lama sekarang ni makin lama makin kurang, makin pelan suara tu. Bermula daripada, kalau saya ingat tu, bermula daripada awal tahun 2014 tu, saya membiarkannya sehingga ke pertengahan tahun. Dah berbulan-bulan masa suara saya dah semakin kurang jelas, barulah saya pergi berjumpa dengan doktor. Dan bila berjumpa doktor pada peringkat awal, saya pergi klinik biasa. Rupanya klinik biasa mereka tiada kepakaran untuk memeriksa sampai ke dalam. Dan mereka ingat serak biasa, sakit tekak biasa. Dia bagi ubat biasa. Dan saya pun buat macam biasa lah. Tapi tak elok juga. Tak elok. Saya pergi ke hospital bercadang untuk berjumpa pakar. Tapi biasalah kalau hospital ni kalau nak jumpa pakar menunggu giliran dia agak lama lah. Tapi masa tu saya pun dah mula rasa sangat-sangat tidak selesa. Jadi saya mengambil keputusan untuk jumpa pakar di hospital pakar. Dan bila ke hospital pakar tu mereka membuat ujian endoskopi. Ni kepakaran Dr. Liu lah. Memasukkan kamera ke dalam peti suara tu. Dia boleh nampak. Saya pun itulah first time saya nampak peti suara saya. Dan daripada kamera tu dia nampak. Dia lah biasa doktor pakar kan. Mana bila dia nampak dia benda tu, dia dah tahu. Saya ingat lagi perkataan pertama yang disebut adalah oh my god. 3 kali dia cakap oh my god dia kan. Saya ya apa ni, saya lagilah orang cakap apa benda tak keruan ni. Tapi doktor cakap berdasarkan pengalaman saya ini adalah kanser dia kak. Tapi saya tak boleh buat keputusan berdasarkan kematian. Perlu melalui ujian biopsi. Dan pada tu memang peringkat itu memang saya tak boleh terima lah. Bila kita dengar yang kita kena kanser memang ibarat langit itu jatuh mengempak kita kan. Saya pada peringkat awal memang saya tak boleh terima. Tapi doktor tu cakap kalau cikgu nak kepastian cikgu kena buat biopsi. Dan dia mencadangkan, oleh sebab masa tu saya kaki tangan kerajaan, dia mencadangkan saya cuba cikgu pergi ke hospital kerajaan lah, untuk membuat ujian biopsi. Dan bermula dari itulah saya kalau dipendekkan cerita, saya end up di HUKM. HUKM di situ saya membuat biopsi. Dan daripada ujian biopsi itu ternyata memang disahkan saya kena kanser peti suara tahap 3. Okey. Tapi bila doktor memberitahu yang okey Encik Syamsul terpaksa mengeluarkan ataupun membuang peti suara yang sedia ada dan perlu menggantikannya, apa di dalam fikiran Encik Syamsul ketika itu? Macam saya katakan tadilah, pada peringkat awal memang tak boleh terima kan. Lebih-lebih lagi masa tu saya seorang cikgu. Saya apa yang saya fikir masa tu, macam mana saya nak mengajar lepas ni. Itulah. Yes, itulah isi utama sebagai seorang guru. Takkan saya nak ajar bahasa isyarat pula lepas ni kan. Tapi doktor memberi penerangan, walaupun telah membuang peti suara, InsyaAllah ada beberapa teknik, ada beberapa cara untuk kembali bersuara. Saya mengambil masa yang agak panjang pada peringkat awal untuk menerima rawatan yang dicadangkan oleh doktor. Jadi setelah perbincangan pada peringkat awal, doktor cakap okey, kalau cikgu tak nak buat pembedahan, kami boleh cadangkan cikgu buat radioterapi. Okey. Radioterapi, tapi ini tidak menjanjikan kejayaan. Radioterapi mungkin sekurang-kurangnya boleh mengejutkan kanser tersebut. Dan kita berdoa semoga boleh mati teruslah, boleh mengecut dan boleh hilang terus kanser tu. Dan pada permulaan saya setuju untuk buat radioterapi, kemoterapi. Tapi bila balik rumah saya fikir-fikir balik dan kita mula mencari Dr. Google. Dr. Google daripada saya cari. Of course lah, bila kita dengar pengalaman orang, radioterapi teruk, kemoterapi teruk, dia akan membunuh apa semua. Betul. Bukan hanya sel di situ tapi mungkin sel-sel mungkin keseluruhan badan saya akan terjejar kan. Ya, okey. Jadi doktor,
mendengar pengalaman Encik Syamsul sendiri, saya nak tanya dekat doktor lah. Mungkin penyebab kepada sakit tekak dan juga masalah-masalah lain macam yang Encik Syamsul mengalami, apakah ia? Dan mungkin adakah rokok tu menjadi punca utamanya juga? Ya, so untuk kanser peti suara seperti Encik Syamsul, risiko dan faktor yang biasanya kami tahu adalah rokok dan juga minuman keras lah. So kedua-duanya boleh meningkatkan risiko boleh kena kanser peti suara. Bukan semua orang yang rokok akan kena kanser peti suara, tetapi separuhnya genetik, separuhnya perlu tengok nasib. Tetapi memang rokok dan minuman keras boleh meningkatkan risiko lah, boleh terkena kanser peti suara. Dalam semua kanser pun, so pada mulanya mungkin mula dengan seperti peti suara, mungkin pada mulanya dia ada efek atas suara sahajalah. Mula dengan suara jadi lebih serak yang berterusan 2 minggu lebih dan sampai suara hilang. Atau mula seperti dia sesak nafas kerana dia dah tumbuh sampai nak tutup saluran pernafasan. Dalam kebanyakan kes kanser, dia tak sakit pada mulanya. Tetapi kalau bagi cukup masa, kerana kanser itu akan tumbuh dan membiak, dia akan membiak dan tumbuh sampai dia mula makan ke dalam struktur yang biasa. Pada masa tu baru dia akan mula sakit. Okey, faham. Baiklah, doktor dan juga Encik Syamsul, kita ada special report ataupun laporan khas pengalaman artis sendiri yang ada sakit tekak. Apa kata kita saksikan bingkisan yang telah kami sediakan. Biar aku sendiri tanpa dirimu. Hai, Assalamualaikum. Saya Fuad Rahman, berasal daripada Singapura. Dalam bidang seni, saya rasa lebih daripada 15 tahun kot, daripada tahun 2004. Sakit tekak ni, dia boleh mengefekkan diri saya sebagai penyanyi kerana saya mencari rezeki menggunakan suara saya. Banyak pengalaman sakit tekak. Waktu tu competition lah. Masa tu semi-final. Saya kena sakit tekak. Jumpa doktor, masa tu saya ambil steroid, yes. Masa 24 jam, okey suara saya. Tapi menyanyi tak dapat macam suara normal saya lah. Itulah satu experience yang saya tak boleh lupakan hingga ke hari ini lah. Kenanganku sakit tekak tu rasa macam nak pekik, tapi bila kita nak tarik tinggi tu, suara tekak kita rasa macam sakit, gatal. Batuk. Itu yang membuat kadang kita tak sampai nota-nota tu. Suara tak macam kita main gitar pakai gadget, pakai jet, pakai apa, tapi kita menggunakan tenaga dan suara. Kita macam mana pun nak kena jumpa doktor lah. Doktor ada mengatakan sikit hari saya dah overstrength. Apabila sakit tekak, memang doktor cakap jangan force kepada diri, kita punya voice box akan pecah. Daripada kita tak boleh menyanyi, sampai bila-bila, doktor nasihatkan lebih baik kau rehatlah. Tempo yang diambil untuk pulih, kalau kita mengambil antibiotik ataupun steroid, dia masa dalam 24 jam, kita dah okey lah. Tapi but not totally okey. Cuma kita boleh menyanyi dengan sempurna lah. Paling lama 1 minggu lah. Baru totally okey, serak-serak, tak ada. Kita menyanyi pun dengan confident lah. Alternatif lain selain daripada doktor, Fuad selalu mengamalkan pagi-pagi minum madu dengan air suam lah. The important thing kita nak kena rehat. Shut down, duduk rumah, minum air putih ke, makan benda-benda yang baik lah. Jaga tekak ni tak sama seperti macam mana kita jaga benda-benda lain lah. Kerana kita nak betul-betul jaga pemakanan kita, intake kita supaya tak efek lah dengan suara kita lah sebagai penyanyi lah. Itu dia laporan khas pengalaman Fuad Rahman mengalami sakit tekak dan sampai dia pun rasa perit, tekak dan sukar untuk dia bernyanyi. Tapi doktor, saya nak tanya dengan doktor, kalaulah itu terjadi kepada penyanyi, adakah itu juga akan sakit tekak tersebut boleh merubah suaranya? Ya, boleh. So sakit tekak seperti boleh seperti peti suara, dia seperti satu tali kan. So boleh mikir dia seperti string dekat gitar lah. So kalau kami guna lebih, dia akan jadi lebih tegang. Dalam string gitar dia boleh pecah lah. Dalam tali suara ni sepatutnya tak pecah lah, tapi boleh sakit, kena radang, hilang suara.
dan perlu rehat untuk dapat balik suara lah. Dalam setengah kes memang kami akan bagi antibiotik atau bagi steroid kalau dalam kes yang agak teruk atau acute dan perlu sembuh cepat. Tetapi dalam kebanyakan kes steroid tidak diperlukan dan tidak boleh dimakan secara berpanjangan. Dan kami gantung kepada merehatkan suara dan juga untuk jaga pemakanan lah, kurangkan makanan yang berasid atau yang pedas. Dan kalau nak bercakap pun jangan force dia keluar lah. So cuba exercise macam tarik nafas masa kami hembus, dia rasa semua lega dan semua loose. Bercakap pada tahap macam tu saja, tak boleh jerit, jangan bisik, bagi dia slow dan relax. Okey. Dan macam Encik Syamsul sendiri sekarang ni dengan peti suara yang baru, macam mana membiasakan diri bercakap menggunakan alat khas itu? Pada peringkat awal, selepas menjalani pembedahan tu, apabila kita tiada peti suara, kita memang tak boleh cakap langsung. Tak ada peti suara, memang tak keluar suara langsung. Saya bercakap tu, berkomunikasi pun seperti berbisik. Tapi ada satu teknik yang tidak perlukan apa-apa pembedahan ataupun alat, dipanggil sebagai esophageal speech. Esophageal speech ni maknanya kita mengeluarkan angin daripada esophagus, kita keluar ke mulut dan kita bersuara. Cuma teknik tersebut dia memerlukan latihan yang intensif. Kena struggle jugalah untuk berlatih teknik tu. Dan perkataan itu dia akan keluar sebiji. Dia tak boleh cakap berterusan seperti sekarang. Saya cuba praktis teknik tu, tapi malah tak berjaya. Setahun lebih saya praktis, tak berjaya. Jadi saya masa tu dalam tempoh cuti kanser. Cuti kanser ni penjawab awam dia bagi 2 tahun. Wow. Tapi masa tu selepas setahun lebih tu saya berserai nak kembali bekerja. Dulu kat rumah pun dah ambil kemurungan dah. Jadi saya bercadang untuk kerja kembali. Tapi saya perlu bersuara. Jadi cadangan doktor, kalau cikgu tak boleh esophageal speech tu, kita cadangkan tanam satu peti suara tiruan. Jadi perlu membuat pembedahan kecil untuk menebuk satu lubang di tekak saya dan memasukkan peti suara tiruan tersebut. Cumanya peti suara tiruan ini dia memerlukan pertukaran. Perlu bertukar sebab dia beralat ni dia ada wear and tear, boleh mengalami kerosakan. Bergantung kepada berlainan pesakit, lain tempoh masa dia. Ada yang boleh tahan lama. Ada yang sampai setahun, ada yang setengah tahun. Bergantung. Macam saya, purata saya tukar ini, alat ini dalam setahun. Dalam setahun sekali saya perlu bertukar. Kerana ialah macam Encik Syamsul sendiri seorang cikgu. Ya. Itulah aset utama ataupun untung utama. Jadi itu yang saya ambil keputusan. Ini adalah saya rasakan kaedah yang terbaik untuk saya bersuara kembali. Cumanya bunyinya agak pelik lah, agak lain sedikit daripada suara biasa. Okey, baiklah. Banyak lagi sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda di Hello Doktor ini. Tapi kita nak berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Hello Doktor bersama dengan saya Adrana Adnan, dan di Hello Doktor untuk episod kali ini membincangkan topik sakit tekak, dan kita bersama dengan Dr. Liew Kong Yew dan juga Encik Syamsul yang pernah mengalami pembedahan peti suara, mengeluarkan peti suaranya. Dan doktor, saya nak tanya dengan doktor, tadi kita dah cerita pasal simptom-simptom, rawatan dan juga macam manalah kita nak take care of our own sakit tekak ni. Tapi ada tak cara-cara lain ataupun kaedah-kaedah lain yang boleh kita amalkan untuk legakan rasa sakit tekak ni? Ya, okey. So apa yang perlu dibuat adalah untuk kurangkan apa-apa makanan atau minuman yang boleh mengganggu tekak. So kebanyakannya untuk elakkan benda yang molek, yang lebih pedas atau yang terlalu panas. So mesti elakkanlah kebanyakan makanan Malaysia. Agak pedas sikit. So itu perlu elakkan. Makanan yang terlalu berminyak atau yang goreng-goreng tajam-tajam pun boleh mengganggu dan menyebabkan tekak lebih sakit. So biasanya daripada segi pemakanan lah, yang itu satu.
of course, perlu elakkan benda-benda yang boleh menyebabkan acid reflux atau masalah gastrik, kerana yang kebanyakan pesakit yang saya jumpa pun ada sakit tekak bukan akibat jangkitan tetapi kerana ada masalah dengan reflux. So maksudnya benda seperti kurangkan minuman yang berkafein, kopi, teh, yang semua orang suka, coklat, dan semua ni pun mengandungi kafein. So kafein tu dia boleh relax otot dan valve dekat atas di esophagus, injap tu masuk ke dalam perut dan menyebabkan dia lebih senang untuk kena reflux. Reflux boleh naik sampai ke tekak dan dia boleh ganggu tisu sini dan buat dia sakit tekak juga. So, berkait dengan penyakit ulu hati jugalah tu. Ya. So kurangkan kafein dan juga makanan yang terlalu pedas. Dan masam lah. Jangan makan terlalu lewat. Kalau boleh lepas makan bagi sampai 3 jam sebelum tidur lah. Kalau dah makan perut penuh jangan pergi baring dan tidur, senang untuk kena reflux juga. Okey. Dan macam Encik Syamsul sendiri mungkin boleh kongsikan pengalaman cikgu sendirilah bila dah mengalami pembedahan tersebut dan sekarang ni bercakap menggunakan peti suara tiruan, bagaimana Encik Syamsul sendiri mewar-warkan kepada orang ramai ataupun memberi kesedaranlah kepada orang di luar sana, especially golongan muda. Baik, macam saya ni memang menurut pakar yang merawat saya ni, punca utama kanser saya ni adalah berasal daripada rokok. Jadi saya sekarang ni saya banyak join persatuan anti tembakau, banyak membuat kira macam advokasi, kesedaran tentang bahaya merokok. Saya di UKM, tempat saya membuat rawatan itu, kami ada menubuhkan satu persatuan. Persatuan itu adalah Persatuan Laringe Temi Malaysia. Dan antara fokus utama persatuan ini adalah untuk kita mengumpulkan sebanyak mungkin pesakit-pesakit kanser peti suara. Sebab kanser peti suara ni mengikut pengalaman saya pada peringkat awal itu adalah satu kanser yang agak jarang dengar itu. Tapi sebenarnya punya ramai bila kita berpersatuan ni, punya ramai bila yang berkumpul ada. Yes, ada pesakit pesakit-pesakit kanser peti suara itu. Dan peranan kami ahli-ahli lama ini, kami kalau ada pesakit-pesakit baru yang berjumpa doktor, biasalah mereka di peringkat awal tu merasa ragu-ragu untuk menjalani rawatan, sehingga dah terlewat. Ada yang sehingga membawa maut, tak mau membuat rawatan. Yalah, sebab kanser tu akan membiak. Yes, kanser tu menurut macam Dr. Liu cakap tadi, dia akan menutupi saluran nafas. Kalau tidak dibuang, dia akan menutupi saluran nafas dan akan membawa maut. Jadi itulah peranan kami di persatuan tersebut. Kita berjumpa dengan pesakit-pesakit yang ragu-ragu ni, beritahu mereka, yes, walaupun peti suara telah dibuang, tapi insyaAllah kita boleh bersara semula dengan beberapa kaedah dan kehidupan boleh teruskan seperti biasa. Manakala untuk bahaya merokok ini, saya juga sering kalau dijemput ke sekolah-sekolah, dijemput ke jabatan-jabatan, kita cerita tentang bahaya merokok ni. Jadi kalau pesanan saya kepada perokok-perokok di luar tu, yang pertama ni berhentilah hisap rokok. Itu kira ini adalah contoh, bukti jelas bahawa rokok itu sebenarnya berbahaya. Tapi memang betul ada perokok yang akan kata, datuk saya hisap dah lagi hidup sampai 90, 100 tahun. Tak, saya katakan begini kepada orang macam ni. Ya, mungkin nasihat anda baik. Sebab saya dulu pun berfikiran itu. Masa saya merokok dulu, ramai juga kawan-kawan saya kena serangan jantung, kena kanser. Saya dalam hati saya akan cakap, kita takut. Tapi kita cakap, itu dia nasib dia. Saya takkan kena, saya selamat insyaAllah. Tapi hakikatnya saya terkena juga. Jadi pesanan saya kepada perokok luar sana, jika anda berfikiran demikian, anda memperjudikan nasib anda. Betul. Lebih baik berhenti sebelum terlambat. Betul. Jadi dari doktor sendiri, ada tak nasihatlah kepada penonton Hello Doktor secara ringkasnya? Okey, so untuk menjaga tekak, so seperti apa yang Cik Syamsul cakap, yang penting mesti berhenti berokok, minum minuman keras juga perlu berhenti, minum cukup air, hydration yang cukup, dan juga jagalah jangan guna suara dengan berlebihan
Kalau mula-mula seperti rasa sakit, mesti bagi cukup masa untuk rehat. Dan juga menangani masalah dengan acid reflux atau dan jaga diet lah. Kalau sakit tekak yang berlarutan lebih daripada 2 minggu, sila pergi jumpa doktor. Ya, jumpa yang lebih arif, yang lebih pakar. Baiklah, terima kasih Dr. Liew Kong Yew atas perkongsian dan juga kepada Encik Syamsul atas perkongsian peribadinya sendiri. Sangat bagus topik yang dapat kita kongsikan pada episod kali ini. Kita sudah pun berada di akhir rancangan. Sebelum itu, saya ingin maklumkan kepada anda yang baru menonton atau ingin mengetahui topik-topik sebelum ini, anda boleh layari di www.tonton.com.my atau di YouTube TV3 Malaysia untuk menonton siaran ulangan. Saya Adrana Adnan, jangan lupa untuk bersama kami dalam episod akan datang.